Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la raibah fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan Jawatan Kuasa Surau Wangsa Melawati, tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang didoakan ketetapan hati pada agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kembali kuliah kita merujuk kepada kitab Muniyatul Musalli. Kita sampai tak mana? Kalau ikut saya tanda ni rukun sembahyang. Tu ya, rukun sembahyang. Baik. Kita tengok rukun sembahyang. Muka surat apa? 27. Hak saya ni warna hijau. Muka surat 15. Tuan-tuan warna biru. Tak ada masalah, hijau biru dah boleh duduk sekali dah. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang kitab, dan demikian lagi setengah daripada orang memeliharakan sembahyang dan mendirikan seperti yang disuruh Allah dan Rasulnya, hendaklah ia mengetahui dan mengerjakan daripada segala rukunnya. Dia kata di antara orang yang dikatakan pelihara dan mendirikan sembahyang sebagaimana yang Allah dan Rasul suruh tu, dia kena tahu rukun sembahyang dan mengerjakannya. Itu. Maka erti rukun sembahyang itu ibarat daripada sukun, iaitu diam, yang ia kejadiannya yang masuk di dalam mahiyahnya, iaitu diri sembahyang. Baik. Yang kata rukun sembahyang ni adalah perkara yang duduk dalam sembahyang. Dia berhabak terang lah. Yang kata rukun sembahyang adalah perkara yang kita buat dalam sembahyang. Berbeza dengan syarat. Syarat sebelum daripada tu kita dah terang berkenaan dengan syarat sah sembahyang tu. Yang tu ada 9 tu. Yang tu adalah persediaan sebelum kita nak mendirikan sembahyang. Tengok balik apa dia syarat sah sembahyang. Antaranya masuk waktu sembahyang. Maknanya sebelum sembahyang kena pastikan dah masuk waktu. Itu. Apa dia lagi syarat menghadap kiblat? Sebelum sembahyang kena pastikan menghadap kiblat. Menutup aurat. Apa dia lagi? Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maknanya sebelum sembahyang tu benda-benda tu nak kena clear dulu. Maknanya sebelum sembahyang kena pastikan menghadap kiblat, suci daripada hadas, masuk waktu. Jadi yang kata syarat adalah persediaan sebelum kita mendirikan sembahyang. Adapun rukun adalah perkara yang kita buat dalam sembahyang. Rokok, sujud kita buat dalam sembahyang, betul tak? Mana ada orang buat sebelum sembahyang? Dia kena buat dalam sembahyang. Baik. Dan tiada dapat dijabarkan, yakni ditampalkan dengan sujud sahwi dan segala sunatnya. Yang kata rukun ni, dia tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Kalau kita tertinggal rukun, kita kena patah balik pergi dekat rukun tu. Contoh, kita sujud sekali ya. Patutnya sujud 2 kali.
Kemudian dah berdiri rakaat kedua baru teringat, aku sujud sekali ni. Dia kena patah balik, pergi turun sujud balik kali kedua tu. Dia kena, bila tinggal rukun, dia kena patah balik pergi ke rukun tu. Dia tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Yang boleh ganti dengan sujud sahwi adalah sunat ab'ad sahaja. Baik. Begitu juga perkara sunat tak boleh ganti dengan rukun. Contoh orang yang was-was 3-4. Dia sembahyang Zuhur 3 ke 4 rakaat. Yang tu biasa tuan-tuan. Kalau 3-4 tu biasa. Yang luar biasanya 7 ke 8. Yang tu luar biasa. Mana ada sembahyang Zuhur sampai 8 rakaat. Jadi kalau 3-4, kaedahnya adalah kita ambil yang 3 tu lah. 3 tu yakin dah. 4 tu tak apa nak yakin kan. Jadi ambil 3 rakaat, yakinkan baru 3 rakaat, kena tambah lagi 1 rakaat bagi cukup 4 rakaat Zuhur tu. Sebelum bagi salam, sunat sujud sahwi. Macam tu. Ada orang tak? 3-4. Kira 4 lah. Sujud sahwi. Mana boleh? Jadi yang kata rukun tu tak boleh ganti dengan sunat. Antaranya sujud sahwi tu lah. Itu. Maka barang yang dijabarkan dengan sujud daripadanya sunat ab'ad. Yang boleh ganti dengan sujud sahwi ni sunat ab'ad. Dan barang yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi dinamakan hay'ah. Baik, ini sunat. Dalam sembahyang ni dia ada 2 sunat. Yang pertama sunat ab'ad yang boleh ganti dengan sujud sahwi. Satu lagi sunat hay'ah. Sunat hay'ah tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Maknanya bukan semua benda yang kalau kita lupa, kita ganti dengan sujud sahwi, tak. Kalau kita terlupa doa iftitah, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, itu doa iftitah. Andai kata kalau kita lupa doa iftitah ke, kalau kita tak baca doa iftitah, tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Ataupun kita terlupa baca surah. Lepas Fatihah tu patutnya baca surah. Fatihah tu wajib lah. Tang surah tu sunat. Quliyah ke Qul wallah ke. Tiba-tiba kita tak baca surah. Yang tu pun tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Bukan semua benda yang kalau kita tinggalkan, kalau kita lupa ganti dengan sujud sahwi, tak. Yang boleh ganti dengan sujud sahwi adalah sunat ab'ad sahaja. Jadi sunat hayat ni banyak. Angkat tangan sunat hayat. Angkat tangan. Lafaz Allahu Akbar tu rukun. Adapun perbuatan mengangkat tangan tu sunat. Sunat apa? Sunat hayat. Doa iftitah sunat hayat. Surah sunat hayat. Bacaan tasbih dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacaan tasbih dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang tu sunat hayat. Rukuk sujud tu rukun lah. Tasbih dalam rukuk tu sunat hayat. Tasbih dalam sujud tu sunat hayat. Bacaan dalam duduk antara 2 sujud Rabbighfirli warhamni, yang tu sunat hayat. Jadi sunat hayat ni banyak kan. Yang tu tak boleh ganti dengan sujud sahwi lah kalau kita tinggal ataupun kita lupa. Maka rukunnya itu, yang kata rukun sembahyang itu 13 perkara. Ada yang kata 13 dalam kitab, ada yang kata 14. Yang kata 14 tu apa dia? Ada yang kata 17. Benda sama je. Yang kata 13 ni dalam kitab ni. Hak kata 14 tu tambah satu lagi tomak ninah. Tomak ninah. Dalam kitab ni dia tak bagi tahu tomak ninah, dia bagi tahu siap-siap dah. Tak mana ada tomak ninah. Yang kata 17 tu tomak ninah pada 4 tempat. 13 rukun, 13 campur 4 jadi 17 Dia pecah-pecah. Tomak ninah ni rukun. Dalam kitab ni dia bagi tahu siap-siap lah tak mana tomak ninah tu. Cuma ada setengah kitab dia kata 17 rukun sembahyang tu dia pecah siap-siap. Tomak ninah ni dalam sembahyang ada 4 tempat. Yang pertama kita rukuk kena ada tomak ninah. Yang kedua bila kita i'tidal kena ada tomak ninah. I'tidal sami Allahu liman hamidah, bangun daripada rukuk tu kena ada tomak ninah. Berapa ramai yang sembahyang yang i'tidal tak ada tomak ninah. Sami Allahu liman hamidah. Ni tangan duk goyang lagi ni. Turun sujud. Kita boleh hukum kata i'tidalnya tidak ada tomak ninah.
Dia kena permatikan pergerakan tangan. Sami Allahu liman hamidah. Permatikan pergerakan tangan, baru turun sujud. Nah, ni dah kalut. Sami Allah liman hamidah. Kan duk goyang. Ataupun sami Allah liman hamidah, terus tarik kain ke, tarik kaki seluar ke apa ke. Jadi stop dulu, berdiri tegak dulu. Barulah nak tarik kaki seluar ke, nak tarik kain ke, ataupun nak turun ke. Itu kena ada tamakninah, masa i'tidal tu. Nah, permatikan pergerakan tangan. Yang ketiga, i'tidal pada sujud. Sujud kena ada tamakninah. I'tidal pada sujud tak dah. Yang pertama, tamakninah pada rukuk. Yang kedua, tamakninah pada i'tidal. Yang ketiga, tamakninah pada sujud. Yang keempat, tamakninah pada duduk antara dua sujud. Jadi ada 4 tempat tamakninah. Jadi 13 campur 4 tadi tu 17 benda sama je, pimai-pimai tang tu lah. Nah, baik, yang pertamanya niat. Maka erti niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, iaitu menyahaja ia akan suatu hal keadaannya disertakan dengan awal perbuatannya. Yang kata niat-niat apa dia? Kita nak buat sesuatu tu, lintasan hati disertakan dengan perbuatan. Itu niat. Niat bukanlah sebagaimana yang kita duk faham tu, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Yang tu bukan niat. Yang tu kita duk cakap dalam hati ni. Yang tu kita duk karang ayat. Tu yang kadang-kadang panjang. Allah sahaja aku sembahyang fardu. Tak sampai baru 3 rakaat. Takbir pula. Allah. Astaghfirullahalazim. Tak masuk niat. Takbir lagi. Allah. Dia marah kat diri dia. Nah, pasal tak boleh-boleh lagi. Nah. Jadi kena faham niat ni apa? Lintasan hati. Hati kita terlintas, kita buat benda tu. Tu niat. Contoh saya nak minum air. Hati saya terlintas nak minum air. Ambil minum Bismillah. Kan? Bukanlah bila tengok ayat sahaja aku nak minum air. Yang tu bukan niat. Yang tu kita bercakap dalam hati. Sebab tu tidak ada hadis menceritakan bagaimana nak niat. Cuma Nabi sebut innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan itu disertakan dengan niat. Macam mana nak niat? Nabi tak pernah ajak. Maknanya benda tu mudah. Kadang-kadang kita tengok budak semayang kan. Dia berdiri tu Allahu Akbar. Dia tahu dah kata dia nak semayang. Nah, kadang-kadang kita yang jadi payah. Allah 3-4 kali takbir Allah. Macam start motor pagi-pagi tak nak hidup. Nah, Allah tak masuk lagi. Imam baca Fatihah tak masuk lagi. Imam baca surah Allah tak masuk lagi. Kan? Elok imam rokok je Allahu Akbar. Boleh pula masuk. Rokok sekali dengan imam. Awak tu Fatihah imam tanggung. Yang ni kata ditipu oleh syaitan. Syaitan perdaya dia. Syaitan mainkan dia. Sebab tu kita ni bila semayang jangan kita dipermainkan oleh syaitan. Nah, jangan was-was. Was-was ni syaitan. Tuan-tuan, was-was ni berlaku pada ibadat je. Benda lain tak berlaku. Kan? Ambil wuduk, was-was. Ni basuh. Depan, belakang. Kan? Ni lencun habis lengan baju ni. Sebab apa? Sebab ambil wuduk tu ibadat. Mandi wajib. Mandi tu dah berjam dah. Satgi keluar, tadi celah telinga kena ayak dah tau. Masuk mandi pula. Kan? Dah hapus betul-betul itu celah telinga. Tadi celah pusat kena ayak dah tau. Masuk lagi mandi pula. Nah, dekat 1.5 jam dia mandi tu. Keluar kecut. Kan? Sebab apa jadi macam tu? Sebab mandi wajib tu ibadat. Kalau benda yang bukan ibadat, syaitan tak kacau. Tuan-tuan nak suap makan. Pernah was-was. Nak suap ke tak suap? Nak suap ke tak suap? Awak tu Pak Haji. Haji was-was lah. Nak suap ke tak suap lah. Dia tak berlaku. Suap makan elok lah. Nah. Sebab itu bukan ibadat khusus. Cuma kalau tak baca bismillah, syaitan tumpang makan sekali lah. Kan? Apa lagi?
Tuan-tuan bawa kereta was-was. Gear depan ke gear belakang tu? Gear depan ke gear belakang tu? Awak tu haji, was-was lah. Gear depan ke gear belakang tu? Tak pernah berlaku bawa kereta masuk gear was-was. Sebab yang tu bukan ibadat, syaitan tak kacau. Jadi yang syaitan nak kacau sangat ni adalah ibadat. Lebih-lebih lagi ibadat khusus. Seumpama sembahyang. Jadi jangan kita ni dimainkan oleh syaitan. Sekali kita layan was-was kita, berkali-kali syaitan akan tuntut kemenangan daripada kita. Dia nak menang. Kita kalah kalau tak layan ni. Jangan tak layan benda syaitan. Bacalah a'udzubillah. Ataupun bacalah qul a'udzu birabbin nas sebelum sembahyang. Baik, jadi yang kata niat ni faham? Niat ni adalah lintasan hati yang disertakan dengan perbuatan. Allahu Akbar ni nak sembahyang ke nak exercise? Nak sembahyang. Itu. Mudah je, kan? Lintas hati kata aku nak sembahyang. Itu niat. Habis tu ustaz yang kita duk sebut usolli fardul maghribi salasa rakaatin. Yang tu bukan niat, yang tu lafaz niat. Sebelum kita niat dalam hati tu kita lafaz di mulut tu. Lafaz di mulut tu sunat. Ada yang kata bid'ah. Dia kata Nabi tak pernah buat. Kalau jenis macam ni, kita nak jawab macam mana? Kita tanya dia balik. Yang kita duk sebut usolli tu dah semayang ke belum? Kita duk sebut usolli tu dah semayang ke belum? Tak semayang lagi. Yang kata semayang ni mula dengan takbir. Allahu Akbar, baru mula semayang. Selagi mana tak takbir, tak dinamakan semayang. Jadi kalau selagi mana belum bertakbir, tak dinamakan semayang, ikut suka kita lah nak bercakap apa pun. Duk menyembang dengan orang boleh, takkan nak usolli tak boleh. Yang kata bid'ah ni kalaulah dah lepas takbir baru usolli. Dah takbir dah, Allahu Akbar, usolli fardhu maghribi. Yang tu bid'ah sungguh lah sebab dah takbir. Selagi mana belum takbir, ikut suka kita lah nak bercakap apa pun. Apa tujuan kita usolli? Nak membantu niat. Kita usolli tu kita bagi tahu pada siapa? Kita bagi tahu pada diri kita, aku nak semayang. Tuan-tuan, pernah tak kita bercakap pada diri kita? Selalu kita bercakap pada anak kita. Kita bercakap pada isteri kita. Ni kita bercakap pada diri kita, aku nak semayang. Macam malam-malam payah nak tidur. Pukul 1 tak mau nak lelap mata ni. Mata pejam tapi kepala otak duk berjalan, duk fikir macam-macam. Tuan-tuan panggil nama tuan-tuan ni, Anas. Dah pukul 1 pagi dah tidur. Esok nak maghrib subuh pula ni. InsyaAllah boleh tidur tuan-tuan. Kita bercakap pada diri kita. Ataupun tuan-tuan sebelum tidur tuan-tuan cakap, aku esok pagi nak bangun 5.30. Tuan-tuan tengok. Walaupun tak tepat 5.30, lebih kurang 5.30 kita akan jaga secara automatik. Itu. Pengalaman sendirilah 5.25, 5.35, 5.40, lebih kurang kita akan jaga. Sebab kita bagi tahu pada diri kita. Dia kalau kita tengok dalam motivasi, dalam tubuh badan kita ni lebih daripada 80% adalah kandungan air. Tak? Sebab tu orang na'udzubillah misalnya orang accident ni, pecah kepala, terburai otak ni, yang duk meleleh air tu apa dia? Air hak dalam otak tu lah. Tak? Maknanya dalam tubuh badan kita ni, termasuklah otak ni, banyak kandungan air. Air ni kalau kita bercakap dengan dia, kajian mendapati kalau dibacakan ayat Quran ataupun kita sebut bismillah, dia akan membentuk molekul-molekul yang sangat cantik, yang indah. Kemudian kita minum, dia memberi kesihatan pada tubuh badan kita. Begitu juga dalam tubuh badan kita ni kan lebih 80% ni adalah kandungan air. Kita bercakap secara positif. Sebab tu bila kita fikir negatif, yang tu lebih teruk. Minta maaf sebutlah, otak kita lebih bodoh daripada perut. Perut kita kalau masuk benda-benda hak tak kena, dia akan buang. Cirit, dia akan muntah keluar balik. Itu. Makna dia tak boleh terima sesuatu yang kadang-kadang kita tak biasa makan, kita makan jadi sakit perut, dia akan buang. Tapi otak kita, kalau kita kata aku bodoh, bodoh sungguh. Aku tak boleh, memang tak boleh. Aku tak larat, memang tak larat.
Kan? Kita dah bagi subconscious mind satu benda yang kita bercakap, dia akan ikut je arahan kita. Sebab tu bahaya. Kalau kita fikir negatif tu bahaya. Ataupun kita bercakap benda tak elok pun bahaya. Orang yang duk maki hamun orang, siapa yang sakit sebenarnya? Memanglah bila dia makin hamun kita pun orang sakit hati. Tapi sebenarnya yang duk maki hamun orang, dia tu yang sakit. Bila dia mengeluarkan kata-kata kesat, kata-kata tak senonoh, dia tu sakit. Itu. Hati dia sakit, jiwa dia sakit. Sebab tu, jangan duk cakap benda tak senonoh. Jangan duk fikir benda negatif. Jadi bila kita sebut usolli, aku nak sembahyang. Kita bagi tahu pada siapa? Kita bagi tahu pada diri kita, ni, lah ni aku nak sembahyang ni. Jangan duk fikir pasal dunia sangat. Jangan duk fikir pasal kerja sangat. Itu. Tu tujuan usolli tu. Baik. Jadi usolli itu lafaz niat. Kalau tuan-tuan tak sebut pun tak ada masalah. Yang penting niat hak dalam hati tu. Maka tempatnya itu pada hati. Maka jika adalah sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat dan qasar, hendaklah ia mengqasad dengan hatinya hendak mengerjakan sembahyang dan ta'arudkan fardunya dan ta'ayyunkan waktunya. Baik. Hak dalam sembahyang ni yang perlu ada apa dia? 3 benda. Yang kita sebut qasad, ta'arud, ta'ayyun kan. Qasad ni maksudnya aku nak sembahyang. Aku nak sembahyang. Kemudian sembahyang apa? Fardu. Kena sebut fardu. Fardu apa? Fardu maghrib. 3 benda tu masa kita takbir. Allah, aku sembahyang fardu maghrib. Cukup. Adapun 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala boleh diniatkan selepas bar. Lepas bar tu, tuan-tuan 3 rakaat boleh, tak ada masalah. Koklah payah sangat kan. Jadi 3 benda ni kena ada. Masa takbir tu, aku sembahyang fardu maghrib. Itu. Kalau isyak, aku sembahyang fardu isyak. Kalau sembahyang sunat, aku sembahyang sunat. Cukup dekat tu. Sunat apa? Duha ke? Itu. Dia kena sebut jenis tu. Kecuali kalau Jumaat. Jumaat, dia kena niat berjemaah. Maksud niat berjemaah ni sama ada kita jadi imam ataupun kita jadi makmum semasa takbir tu. Sebab sembahyang Jumaat tak sah melainkan dengan berjemaah. Adapun sembahyang fardu hak 5 waktu ni, kalau kita tak niat berjemaah pun sah sembahyang kita. Contoh, tuan-tuan tak berkenan dengan imam, hak jadi imam. Nak balik kan nampak sangat aku tak berkenan dengan imam. Jadi kita pun pura-pura ikut-ikut, padahal bukan niat imam, bukan niat makmum pun. Kita niat sembahyang seorang diri, sah ke tak? Sah. Cuma tak dapat pahala jemaah lah. Tapi Jumaat tak boleh. Jumaat kena niat makmum ataupun imam semasa takbir. Begitu juga qasar. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat. 2 rakaat tu qasar lah. Perlu dilintaskan semasa kita takbir. Takbiratul ihram tu lah. Maka yang 3 itu dinamakan qasad dan ta'arud dan ta'ayyun. Dinamakan niat. Maka hendaklah ia hadirkan yang 3 ini pada takbiratul ihram. Maka jika ada sembahyang itu Jumaat ditambahi imam, jika imam atau makmum kerana sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjemaah daripada awal sembahyangnya. Nampak dia sebut situ? Sembahyang Jumaat disyaratkan berjemaah daripada awal sembahyang. Masa takbiratul ihram tu kena niat imam ataupun makmum. Dan jika sembahyang qasar bagi orang yang musafir. Qasar ni apa dia? Pendek lah. Hak boleh pendekkan sembahyang ni, sembahyang yang jenis 4 rakaat. Sembahyang zuhur, asar dengan isyak. Adapun maghrib dengan subuh tak boleh dipendekkan. Jangan pula tuan-tuan buat subuh 1 rakaat. Jangan pula tuan-tuan buat maghrib 1,5.
Yang tu tak pernah dibuat orang. Dan memang tak sah pun kalau buat. Nah, jadi yang boleh qasar, yang boleh pendekkan adalah sembahyang hak jenis 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu qasar lah. Kalau jamak dia himpun. Itu panjang perbahasan dia. Jadi niat qasar tu dalam takbiratul ihram. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Cukup. Nah, sebelum bagi salam, ingat dalam hati, lepas ni aku nak sembahyang asar pula. Jadilah jamak takdim. Mudah ya. Sebab tu saya kalau ajak berkenaan dengan jamak qasar, saya ajak mudah ya. Nah. Jadi kalau nak jamak takdim, asar masuk dalam waktu zuhur, niat aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Allahu akbar. Sebelum bagi salam tu, tak kiralah sama ada tuan-tuan tengah rokok ke, tengah sujud ke, tengah duduk tahiyat akhir, asalkan sebelum bagi salam, ingat lepas ni aku nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi jamak takdim. Itu. Mudah kan? Lepas tu, sembahyang pula asar. Aku sembahyang asar 2 rakaat. Dah, sudah. Cukup dekat tu niat. Nah, tak payah majmu'an ilahi apa semua. Yang tu, tak payah. Saya tahu tuan-tuan pun tak apa. Nah. Dan jika sembahyang qasar bagi orang yang musafir, maka ditambahi qasar pula. Kerana disyaratkan niat qasarnya itu di dalam takbiratul ihram. Nah. Dan jika ada sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu atau yang mempunyai sebab. Nah, sembahyang sunat yang ada waktu. Apa dia sembahyang sunat ada waktu? Sembahyang duha. Sembahyang duha dia ada waktu dia, ada tak? Nah, lepas lebih kurang dalam setengah jam kot, lepas matahari terbit. Nah, ataupun seeloknya pukul 9 tu, 9 pagi tu sembahyang. Sampailah sebelum masuk waktu zuhur, setengah pendapat. Nah, jadi dia ada waktu dia. Jangan pula tuan-tuan sembahyang duha pukul 4 petang. Pukul 4 petang tak buat duha. Duha dia ada waktu dia, waktu pagi. Tu duha. Begitu juga tahajud. Tahajud dia ada waktu dia. Waktu bila? Tengah malam. Tengah malam dan disyaratkan tidur sebentar selepas isyak. Yang nak boleh tahajud tu adalah kita tidur dulu selepas isyak. Kalau tidur lepas maghrib dalam kuliah ni tak kira. Tak boleh buat tahajud. Nah, dia kena tidur lepas waktu isyak. Nah, masuk waktu isyak kita tidur. Kemudian boleh buat tahajud. Nah, sama ada nak buat tahajud dulu ke, nak buat isyak dulu ke? Elok buat isyak dululah kan, fardu. Jadi itu sembahyang yang ada waktu dia. Kan? Sembahyang yang ada sebab. Apa dia sebab? Contoh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia ada sebab dia. Kita masuk masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid sebab masuk masjid. Kan? Ataupun sembahyang sunat wuduk. Apa dia sebab dia? Sebab apa sembahyang 2 rakaat? Sebab pergi ambil wuduk tadi tu. Ada sembahyang sunat wuduk. Kan? Jadi sembahyang sunat yang mempunyai waktu ataupun yang mempunyai sebab, maka disyaratkan adalah niat itu 2 perkara. Pertama qasad, keduanya ta'yin. Seperti sunat subuh ataupun sunat hari raya, sunat gerhana. Seperti dihadirkan aku sembahyang gerhana matahari ataupun gerhana bulan, atau aku sembahyang hari raya adha ataupun fitrah. Baik, dia buat contoh sembahyang sunat raya kan. Sunat raya dia ada waktu dia, betul tak? Waktu pagi tu. Nah, jadi aku sembahyang sunat raya. Raya fitrah atau raya adha contoh kan. Ataupun sembahyang sunat subuh, aku sembahyang sunat subuh. Itu. Nah. Kalau kita kata aku sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Subuh. Tapi kalau sembahyang sunat mutlak tak apa, aku sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat mutlak saja-saja nak sembahyang tu kan. Dan jika ada sembahyangnya itu sunat mutlak, iaitu yang tiada mempunyai waktu ataupun sebab, maka memadalah niat itu satu perkara jua, iaitu qasad hendak mengerjakan sembahyang. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak adalah semata-mata dia nak sembahyang. Kan? Dia tak terikat dengan duha, dia tak terikat dengan tahajud, dia tak terikat dengan waktu masuk masjid, tahiyatul masjid. Kan? Semata-mata nak sembahyang. Itu sembahyang sunat mutlak. Dan sembahyang sunat mutlak ni boleh pergi sampai beratus rakaat. Sebab tu bila kita baca kisah salafus soleh, sembahyang sunat sampai beratus rakaat, setengah tu sampai 1000 rakaat satu malam. Kita duk tertanya-tanya,
Semayang sunat apa yang banyak sangat? Padahal bila tengok buku panduan ibadat sunat, semayang sunat ada 73 semayang sunatnya. Kan? Yang dia sampai beratus rakaat semayang sunat mutlak. Dan semayang sunat mutlak ni lah yang ditegah, yang dilarang kita semayang lepas subuh. Lepas subuh tak boleh semayang. Lepas asar tak boleh semayang. Yang kata tak boleh semayang lepas subuh, lepas asar tu adalah semayang sunat mutlak. Kalau lepas subuh nak qada subuh boleh? Boleh. Lepas asar nak semayang qada asar boleh? Boleh. Yang tak boleh tu semayang sunat mutlak. Lepas asar nak semayang tahiyatul masjid sebab masuk masjid boleh? Boleh. Yang tak boleh semayang sunat mutlak. Dan jika ada sembahyangnya itu sunat mana? Dan sunat melafazkan niat dengan lidahnya dahulu daripada takbir. Sunat. Sebut di lidah lah. Nah, dan menyebutkan bilang-bilang rakaatnya dan menyebutkan adaan ataupun qadaan. Yang ini sunat. Nah, dan mengidhafatkan, yang ini menyandarkan bagi Allah Taala. Nah, maknanya 3 rakaat kerana Allah Taala, yang tu sunat sahaja. Saya kata-kata bila kata sunat boleh dilintaskan niat selepas kita akbar. Bar tu dah boleh lintas. Nah, seperti katanya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi taala, sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala, atau 3 rakaatin pada maghrib usolli fardhu maghrib 3 rakaatin adaan lillahi taala, sahaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Taala, ataupun rakaataini pada subuh usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi taala, sahaja aku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Persoalannya, sebab apa sahaja aku? Sebab apa kena ada perkataan sahaja? Kena faham, sahaja bukan saja. Kalau saja buat kerja tak faedah, hang tengah buat apa tu? Saja. Kan? Tengah buat apa? Saja. Yang tu tak ada kerja. Tak ada faedah kan? Yang ni bukan saja, sahaja. Maknanya semata-mata kita sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Semata-mata yang tu, sahaja. Macam tuan-tuan tulis cek. Ringgit Malaysia RM120. 120 sahaja, betul tak? Apa fungsi sahaja dalam buku cek yang kita tulis tu? Maknanya 120 tu je lah. Tak ada tambah kurang dah. Hak tu. Sama juga kita sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah. Semata-mata yang tu. Bukan kerana lain. Itu maksud sahaja tu. Nah, bukan saja. Itu. Baik. Jadi lafaz usolli tu sunat dilafazkan di lidah sebelum kita takbiratul ihram. Yang keduanya, rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Takat tu ada soalan? Ada soalan berkenaan dengan niat? 8.12. 4 minit ya. Ya Tuan Haji. Ya, ya. Ya. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Berkenaan orang yang susah nak tidur, ada insomnia. Jadi kita sebut ni syarat tahajud adalah kena tidur sebentar selepas masuk waktu isyak. Jadi kalau dia ni lepas waktu isyak memang tak boleh nak tidur lah. Nah. Dan sampai ke subuh memang tak boleh nak tidur. Contoh kan. Jadi malam tu nak buat apa? Kita boleh qiyamul lail. Kita boleh mendirikan malam. Cuma tahajud kita tak buat lah. Kita boleh buat taubat. Kita boleh buat witir. Apa lagi? Kita boleh buat tasbih. Ataupun kita penuhkan malam yang tak boleh nak tidur tu, kita baca Quran. Boleh belakang. Kan? Cuma usolli sunatan tahajudi tu tak boleh. Sebab tak cukup syarat, dia kena tidur dulu. Jadi kalau nak usolli sunatan tasbih kan, boleh, silakan. Usolli sunatan taubati ke taubat, boleh. Cuma tahajud dia tak boleh. Hak lain tu boleh. Wallahualam. Terima kasih.
Ya, sama. Okay, ada lagi soalan? Lagi 2 minit masuk isyak. Nak baca pun tak padan. Ya, tak je. Tak payah beri, tak apa. Duduk apa, macam sekolah pula. Ya. Riak. Riak. Okey, baik. Dia tunjuk kat orang kan. Oh. So, niat tu bila kita buat je tak. Ganggu orang, Allah baca Quran. Dari saya kalau orang baca Quran tu riak kan, nak tunjuk kat orang. Jadi kalau orang ayat tu dia baca tu dia dengar diri dia sendiri, itu bukan riak. Tapi kalau dia baca Quran seperti saya, dia riak lah. Sebab dia nak tunjuk kat orang. Aku tahu tak? Saya kita diri sendiri yang dengar, orang lain yang dengar. Tapi kita niat pun, sahih pun kuat. Orang dengar. Lepas itu Allahu Akbar, orang dengar. Kadang-kadang kita lambat, orang dah sembahyang dah, orang dah ikut imam dah. Ya. Kita baru nak sampai sahih, Allahu Akbar, orang semua dengar. Tak ada duduk, tak ada bagi saya. Itu aku tahu. Baik. Jenis orang yang usolli pun kuat, takbir pun kuat, baca pun kuat. Nah, kuat tu pula sampai mengganggu orang. Kalau tengah semayang, kalau mengganggu orang, hukumnya adalah haram. Tak boleh. Kita bila mengganggu orang, haram lah kan. Mengganggu orang kan. Jadi kalau boleh kita slowkan tone kita tu. Nah, riak tak riak tu saya tak tahulah, mungkin dia dengan Allah Ta'ala, Allah lebih memahami lah keadaan dia tu macam mana, apa niat dia kan. Kalau dia memang tujuan dia nak menunjuk ke orang tu, riak lah. Tapi kalau dia memang jenis bercakap kuat, jenis memang jenis cakap kuat, kalau sembang dengan kita tu macam satu batu punya kuat cakap kan, padahal kita duduk depan dia lah kan, jenis macam tu. Jadi terbawa-bawa sampai semayang pun baca kuat. Jadi dia kena ubahlah sifat keadaan itu, kena slow kan. Slow tu jangan sampai diri sendiri tak dengar. Rukun qauli sekurang-kurangnya telinga kita kena dengar. Kuat jangan sampai mengganggu orang, perlahan jangan sampai diri sendiri tak dengar. Dia kena ubahlah tabiat dia itulah. Nah. Itu pandangan saya lah. Apa yang Tuan Haji sebut tak tegur tu mungkin ada benarnya lah. Wallahu a'lam. Okey. Ya, Tuan Haji. Terlupa niat. Baik. Kita takbir kosong je lah. Terlupa niat. Baik. Kalau kita terlupa niat, maka kita takbir semula lah. Tak perlu angkat tangan. Macam imam kan. Patutnya dia niat sembahyang maghrib. Allah, aku sembahyang pada maghrib. Tiba-tiba dia terniat sembahyang asar. Padahal waktu maghrib. Apakah perlu nak kena batalkan semula? Dia pusing belakang. Oh, cuk. Boleh. Tadi saya tersalah niat asar. Perlu ke? Tak payahlah. Berselera habis jemaah belakang tu. Orang lain dah angkat takbir. Jadi dia takbir perlahan sudahlah. Allahu Akbar. Niat balik maghrib tu. Boleh. Tak ada masalah. Sama juga dengan makmum. Jadi kalau imam tersalah niat, patutnya niat isyak, terniat subuh ke apa-apa, dia boleh takbir semula. Allahu Akbar. Tanpa perlu angkat tangan. Angkat tangan ni sunat ya. Wallahu a'lam. Okey. Tak ada masalah. Asalkan dia niat imam. Makmum niat makmum. Dapat pahala jemaah. Dia tak ada masalah. Boleh. Tang niat tu tak masalah. Cuma jangan perbuatan kita mendahului imam. Perbuatan fi'ali ni. Wallahualam. Okey. Saya kira dekat tu dulu untuk malam ni. Minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dan pandangan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'alna alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma warzuqna 'amalah. Wa sallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi